Ini bab sabit qisas kerana membunuh dengan batu dan selainnya, berupa benda-benda tajam dan benda-benda yang berat. Dan bab sabit pembunuhan orang lelaki dengan sebab membunuh orang perempuan. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa ada seorang Yahudi telah membunuh, yakni telah bermaksud membunuh seorang gadis kerana perhiasannya, yakni untuk mendapatkan perhiasannya, ataupun kita panggil barang kemasnya. Faqatalaha bihajar, maka dibunuhnya perempuan itu, gadis itu, dengan batu. Perawi berkata, gadis itu dibawakan kepada Nabi SAW ketika masih lagi ada nyawanya, masih lagi belum mati. Faqala laha, Nabi SAW pun bertanya dia, adakah fulan membunuhmu? Dia mengisyaratkan dengan kepalanya, memberi arti bukan. Nabi SAW bertanya lagi dia, buat kali yang kedua, dia mengisyaratkan dengan kepalanya, berarti bukan, tidak. Nabi SAW bertanya dia buat kali yang ketiga, maka dia berkata ya, dengan mengisyaratkan dengan kepalanya. Maka Rasulullah SAW membunuh orang itu di antara dua batu. Diriwayatkan dengan sanad yang lain, dalam hadis Ibnu Idris tersebut, faradha ra'sahu, maka Nabi SAW menghentak kepalanya dengan dua batu. Ini menghimpitkan dengan kuat dengan dua batu kepalanya, yakni kepala pembunuh tadi. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa ada seorang lelaki Yahudi, dia mahu membunuh, cuba membunuh ataupun bermaksud membunuh seorang gadis Ansar untuk mendapatkan perhiasannya. Kemudian dicampaknya gadis itu di dalam telaga yang airnya cetek. Waradha ra'saha bil hijarah, dia menghentak kepala gadis itu dengan batu. Kemudian lelaki Yahudi yang cuba membunuh tadi ditangkap dan dibawakan ke hadapan Rasulullah SAW. Baginda memerintahkan supaya direjam. Maksud rejam di sini bukan seperti rejam orang berzina tu. Maksudnya Nabi SAW memerintahkan supaya dihentak dengan batu juga, sehingga mati. Maka dihentaklah dia dengan batu sehingga mati. Dengan sanad satu lagi, sama lafaznya dan maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Akhir sekali, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik juga bahawa ada seorang gadis didapati kepalanya telah dihentakkan di antara dua batu ataupun dengan dua batu. Orang-orang bertanya dia, siapakah yang melakukan begini terhadapmu? Fulan, fulan. Sehingga mereka menyebutkan seorang Yahudi. Dia pun mengisyaratkan dengan kepalanya, memberi arti ya. Maka Yahudi itu pun ditangkap dan dia mengaku. Rasulullah SAW pun memerintahkan supaya dihentakkan kepalanya dengan batu. Ini bab as-sa'il ala nafsil insan, orang yang menceroboh terhadap nyawa seseorang manusia ataupun anggotanya, apabila orang yang dicerobohi menghalangnya, maka dia membinasakan dirinya sendiri ataupun anggotanya sendiri, tidak dikenakan apa-apa ganti rugi kerana itu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Imran bin Husain, beliau berkata, Ya'la bin Munyah ataupun Ibn Umayyah telah
berkelahi dengan seorang lelaki. Salah seorang daripada mereka berdua itu menggigit lawannya. Maka dia menarik tangannya daripada mulut yang menggigit itu sehingga tercabut gigi depannya. Ibnul Muthanna berkata 2 batang gigi depannya. Fakhtasama, mereka pun membawa kes itu kepada Nabi SAW. Baginda bersabda, adakah patut seseorang daripada kamu menggigit seperti mana unta jantan menggigit? Tidak ada apa-apa ganti rugi dalam kes ini. Dengan sanad satu lagi, diriwayatkan daripada Ibni Ya'la, daripada Nabi SAW. Seperti itu juga lafaz dan maknanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa ada seorang lelaki menggigit lengan seorang lelaki yang lain. Maka orang yang digigit itu menarik tangannya sehingga tercabut gigi depan yang menggigit itu. Maka kes mereka dibawakan ke hadapan Nabi SAW. Nabi SAW pula membatalkan, mensia-siakan kes itu. yakni dia tidak mengenakan apa-apa bayaran ganti rugi ke atas yang menarik tangan dia tu. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, aratta an ta'kula lahmahu, kamu mahu makan dagingnya ke? Diriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la bahawa ada seorang ajir. Ajir ini orang upahan ataupun kuli lah, Ya'la bin Munyah. Ada seorang lelaki menggigit lengannya, maka dia pun menarik tangannya sehingga gugur ataupun tercabut gigi depan yang menggigitnya. Kes mereka dikemukakan kepada Nabi SAW, maka baginda SAW membatalkan kes itu, yakni dengan tidak mengenakan apa-apa ganti rugi. Dan baginda bersabda, kamu mahu menggigitnya seperti unta jantan menggigit? Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa ada seorang lelaki menggigit tangan seorang lelaki yang lain. Yang digigit itu pun menarik tangannya, maka gugurlah ataupun tercabutlah satu gigi depannya ataupun thanayahu, beberapa gigi depannya. Dia pun membawa kes itu kepada Rasulullah SAW. Baginda SAW bersabda, kamu mahu suruh apa aku? Kamu mahu suruh aku buat apa? Gitu. Kamu nak suruh aku buat apa? Gitulah kalau gitu kan. Kamu nak suruh aku suruh dia biar tangan dia duduk dalam mulutmu, gitu. Kalau begitu bahasa Kelantan sedap ta'muruni an amurahu an yad'a yadahu fi fik. Adakah kamu mahu menyuruh aku, memerintahkan, menyuruhnya supaya membiarkan tangannya di mulutmu, biar engkau gigit seperti mana unta jantan menggigit? Coba kamu biarkan tanganmu, biar dia gigit. Kemudian engkau tarik tanganmu. Kalau lagu tu kamu lok tanganmu, biar dia gigit. Nak tengok lagu mana dia nak lagu mana. Kamu nak lagu mana? Kalau tanganmu kena kekoh, maknanya begitulah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la bin Munyah daripada ayahnya, beliau berkata, ada seorang lelaki pergi kepada Nabi SAW dalam keadaan dia telah menggigit tangan seseorang. Orang yang digigitnya itu pun menarik tangannya sehingga tercabut dua gigi depannya, yakni dua gigi depan orang yang menggigit itu. Qala, dia berkata, Nabi SAW membuang kes ataupun membatalkan kes itu. Wa qala aratta, dan Nabi SAW bersabda,
kamu mahu menggigitnya supaya seperti unta jantan menggigit yakni sesuatu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la bin Umayyah daripada ayahnya, beliau berkata, aku pernah berperang bersama Nabi SAW, yakni aku pernah mengikuti perang Tabuk bersama Nabi SAW. Qala, beliau berkata, wa kana Ya'la yaqul, Ya'la selalu berkata, perang itu adalah amalanku yang paling teguh di sisiku, yakni amalan yang paling aku harapkan di sisi Allah lah, amalanku yang paling aku harapkan di sisi Allah. Faqala Ata berkata, qala Safwan qala Ya'la kana li ajir. Ya'la berkata, saya ada seorang orang gaji, orang kuli lah, dia berkelahi dengan seseorang, maka salah seorang daripada mereka menggigit tangan yang seorang lagi. Qala, perawi berkata, Safwan menceritakan kepadaku, perawi ini maksudnya di sini Ata, Safwan menceritakan kepadaku siapa di antara dua itu yang menggigit tangan yang seorang lagi. Dia sebut fantaza'al ma'dud, orang yang digigit tangannya itu menarik tangannya daripada mulut yang menggigit, lalu tercabut salah satu daripada dua gigi depannya. Mereka berdua pergi kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membatalkan, mensia-siakan gigi depannya itu, yakni tidak mengenakan apa-apa ganti rugi kerana hilangnya gigi depan orang yang menggigit itu. Dengan sanad satu lagi sama maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini, walaupun lafaznya tidak sama. Bab itsbatil qisas fil asnan wa ma fi ma'naha. Ini bab menyabitkan, ini bab menyatakan adanya qisas, hukum qisas kerana pencerobohan terhadap gigi dan apa-apa yang serupa dengan gigi lah. Diriwayatkan daripada Anas bahawa saudara perempuan Rubaiyah, iaitu Ummu Harithah, telah melukakan, telah mencederakan seseorang. Mereka pun membawa kes itu kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, qisas, qisas, hukuman balas, hukuman balas. Ibu Rubaiyah pun berkata, wahai Rasulullah, adakah akan dihukum balas terhadap fulanah? Demi Allah, tidak akan boleh dia dihukum balas. Maka Nabi SAW bersabda, subhanallah, wahai Ummar Rubaiyah, qisas, hukum balas itu adalah ketentuan Allah ataupun berdasarkan kitab Allah. Qalat, Ummur Rubaiyah berkata, tidak, demi Allah, sama sekali tidak akan dihukum balas terhadapnya. Qala, perawi berkata, dia terus berkata begitu sehingga mereka menerima diat. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan melaksanakan apa yang dia sumpahkan itu. Tak apalah, kita tengok ni. Ini bab sabit, yakni adanya hukuman qisas. Sabit itu maksudnya adanya lah. Sabit adanya itu berdasarkan bukti, berdasarkan bukti, itu makna sabit. Kita bahasa kita pun, mahkamah kita selalu guna sabit. Jika sabit kesalahan, maksud sabit itu dengan bukti-bukti yang cukup. Ada qisas, bab tentang adanya qisas, hukuman balas kerana membunuh dengan batu dan selainnya. Jadi ini hukuman balas ni, hukuman qisas ni bukan kerana membunuh dengan benda tajam sahaja, tidak. Benda-benda tidak tajam pun
kalau benda tu boleh membunuh dan dilakukan dengan sengaja, maka hukumannya ialah qisas, hukuman balas. Kalau mati, mati. Kalau sampai pecah ataupun patah, pecah mata ke, apa-apalah kita kata, patah gigi ke, patah tulang ke, maka hukumannya begitulah, qisas. Qisas ini luas. Qisas, hukuman balas dengan menghukum mati, itu satu. Dan hukuman balas dalam bentuk lain, tidak sampai peringkat mati, tetapi boleh balas lah. Maknanya mata, dia colek mata, boleh colek mata, patah satu gigi, satu gigi, begitulah, seterusnya. Dan luka-luka yang lain, luka-luka yang lain, walaupun ada perinciannya lagi, ada segi apabila dibahas tentang hukum jenayah ni, ada perincian lah, luka yang macam mana boleh dihukum balas. Tapi sebahagian daripadanya boleh dihukum balas, qisas. Wal juruha qisas, dalam Quran disebutkan kecederaan-kecederaan yang berlaku dengan luka dalam bentuk luka dan lain-lain, ada qisasnya. Gitu. Kita tengok Imam Nawawi dulu. Dia mari hadis-hadis dia sebut tu, Imam Muslim sebut tu, selepas tu wabiha ramaq. Situ di bawah tu dia ada syarah situ. Ramaq maknanya saki baki hayat, hidup lagi lah, ada nyawa ikan. Kita kata nyawa ikan ni tak boleh nak kejek dah, kita kata dah lah, ada lagi lah nyawa, boleh kira lagi. Itu ramaq. Tak apalah, lain-lain tu tidak nak bahas dari segi bahasa ke apa tu. Cuma dia sebut di sini, dalam hadis ini ada beberapa faedah dan pengajarannya yang dapat kita ambil. Yang pertama, orang lelaki dibunuh dengan sebab membunuh perempuan. Ini adalah ijma' man yu'taddu bihi, orang yang dipakai ijma'nya. Satu. Yang kedua, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dikenakan hukuman qisas ke atasnya, mengikut sebagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukannya. Lagu mana dia buat? Yakni kalau dia membunuh dengan pedang, maka akan dibunuh dia dengan pedang. Kalau dia membunuh dengan batu atau kayu ataupun seumpamanya, maka dibunuh dengan seumpamanya. Kerana orang Yahudi ini telah menghentak perempuan tadi, gadis itu, dengan batu, Nabi SAW menghentak dia dengan batu. Gitu. Yang ketiga, adanya hukuman qisas kerana membunuh ataupun dalam kes pembunuhan dengan muthaqqalat, benda-benda berat. Ia tidak khusus dengan benda-benda tajam. Pembunuhan ini yang dikenakan hukuman balas, tidak syarat bunuh tu dengan benda tajam. Benda tidak tajam pun berat pun hukuman bunuh juga. Inilah mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Abu Hanifah mengatakan tidak ada qisas, melainkan dalam kes pembunuhan dengan benda tajam, berupa besi, batu, kayu ataupun lain-lain yang maklum di sisi orang ramai boleh membunuh. Seperti menjanik zaman dulu lah ni, alat zaman dulu menjanik ni, macam bedah besar, batu besar, dia macam bedah lah, lastik tu, dia itu dengan ada kereta dia, ini kereta kebal zaman itu, kereta kebal zaman itu. Jadi dia batu besar, ramai lah pegang tempat ngepik dia tu, tarik lah. Ni tujuan dia gunakan ini, dia nak pecah benteng. Benteng tu kan batu tempat besar-besar tu, tak pecah, bawa tetok, bawa pukul gitu tu. Dia tarik kau ni, ramai lah, puluh-puluh orang tarik ni. Lepas tu lepas tu pecah. Kira-kiranya pintu benteng ke apa kau boleh jadi pecah. Itu minjanik. Jadi kata dia, mengikut Imam Abu Hanifah, kalau dengan minjanik ni kira kena mati orang.
ataupun dengan mencampakkan ke dalam api, kira-kiranya mati. Kalau hak lagu tu, orang yang melakukan pembunuhan dengan benda-benda tadi dihukum balas. Tetapi kalau benda berat, tidak. Itu asasnya gitu. Dan riwayat daripada Imam Abu Hanifah ada berbeza-beza, mana tak serupa. Ada beberapa riwayat daripada dia tentang besi yang berat. Besi yang berat, lagu mana? Itu ada khilaf. Ada yang meriwayatkan Imam Abu Hanifah kata ni pun mati, boleh mati juga. Jadi kalau orang yang buat bunuh dengan ni kena hukum balas juga, walaupun tidak tajam. Dia kata gitu. Adapun kalau jenayah itu jenayah separah sengaja, iaitu seseorang membunuh dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuh, tidak sampai membunuh. Tetapi dia sengaja membunuh dengannya dengan menggunakan bahan tadi. Misalnya kita kata kayu tu biasanya tak sampai mati kalau bahan kayu tu, tetapi dia sengaja dia pilih tempat yang memang mati kalau kena tu. Dan dia sengaja guna kayu tadi, seperti tongkat, cemeti, tampar, batang kayu, dan lain-lain lagi. Seumpamanya Malik dan Laith bin Sa'ad mengatakan wajib qawat. Qawat ni makna hukuman balas lah. Hukuman bunuh juga kalau sampai mati, walaupun benda tadi asalnya biasanya tidaklah sampai mati. Tetapi kalau mati, guna benda tu kena hukum balas juga. Sebab Imam Malik ni sebenarnya dalam fiqh dia tidak ada istilah syibhil amd, tak ada. Syafi'i, Abu Hanifah, Auza'i, Thawri, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan jumhur ulama daripada sahabat, kalangan sahabat dan tabi'in dan orang selepas mereka mengatakan tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Sini. Kalau menggunakan benda yang asalnya tidak mematikan, dan dia kata dia tidak maksud nak mematikan, maka tidak kena qisas, hukuman bunuh balas. Walaupun orang yang dipukulnya mati, hak kenanya kepada dia iaitu bayar diat ganti rugi. Itu saja. Sebab ini orang panggil termasuk dalam syibhil amd, separah sengaja. Tidak sepenuhnya sengaja. Tapi kalau dengan pistol bedil mati kiranya, itu sengaja. Dia kata dia tidak sengaja pun tak boleh, kecuali kalau tersalah lah. Kalau tersalah dia kata saya tidak maksud nak mematikan dia, tapi dia guna alat tu, alat boleh mematikan, itu dia kira sengaja. Tak didengar apa dia kata tu. Kecuali ada bukti-bukti lain yang menunjukkan dia tersalah. Dia nak bedil lain, kena orang tu. Itu lainlah cerita. Kalau tidak, memang dia kata dia nak bedil orang tu, tapi dia tidak maksud nak suruh mati, tak boleh, tak dengar. Sebab apa? Alat itu boleh mematikan. Dia kira sengaja. Ini di antara pengajaran yang kita dapati daripada hadis ini, iaitu wajib qisas terhadap orang yang membunuh orang Muslim. Orang kafir pun dalam negara Islam, kalau dia bunuh orang Islam, kena bunuh juga. Tidak kata orang kafir ni tidak terikat dengan hukum Islam. Hukum Islam ni jalan juga pada orang kafir. Antaranya lagi pengajarannya, yang ni harus kita bertanya jarih, yang ni orang yang luka parah tu, siapa yang membuatkan kau luka sampai begini, ataupun siapa yang maksudkan nak bunuh awak ni. Boleh kita tanya dia. Faedah soalan ini, tanya ni, untuk diketahui orang yang tertuduh, supaya dicari, dan kalau dia mengaku, maka dia akan dibunuh. Kalau dia mengaku, dia akan dibunuh. Tapi kalau dia menafikan, maka akan diterima kata-kata dia tu. Kata-kata dia menafikan. Tapi tak boleh menafikan begitu saja. Dia kena bersumpah dengan sumpah lah. Dan tidak dikenakan apa-apalah kalau dia menafik. Dia kata tidak dia bunuh, tak ada bukti lain pula, tak ada saksi pula. Dia mengatakan dia yang bunuh, yang dia yang buat begitu. Dia menafikan. Maka walaupun orang hak nak mati tadi, hak luka tadi, hak pecah kepala ke apa, kita kata dia, tak jadi. Tak jadi.
Ini mazhab kita, kata Imam Nawawi, dan mazhab jumhur ulama. Telah pun disebutkan dalam bab qasamah bahawa mazhab Malik dalam kes lagu ni thubut al-qatl 'ala al-muttaham bimujarrad qawl al-majruh. Gitu. Dalam mazhab Malik, kalau orang yang kena pukul tadi dekat dia nak mati tu, kita tanya dia siapa, dia pun kata orang tu. Misalnya dalam kes tadi kan, orang ni dak, orang ni dak, orang ni boleh bunuh orang yang dituduh tadi dengan semata-mata kata-kata majruh tadi, orang yang luka tadi. Mereka pegang dengan hadis ni, tapi Imam Nawawi kata pegangan ini adalah batil, tak kena sama sekali, tak betul sama sekali. Sebab orang Yahudi ni kan, berdasarkan hadis Sahih Muslim yang kita baca akhir tadi dalam bab ni, akhir sekali tadi, dia mengaku. Jadi dibunuh dia tu kerana pengakuan dia, bukan semata-mata kerana orang kena pukul tadi kata dia tu bunuh, kerana mengaku. Dalam riwayat Muslim akhir tadi kita kata fa'aqarra fa'amara bi Rasulullah an yuradda ra'suhu bil hijarah. Dia mengaku. Jadi kerana pengakuan dia tu. Ini ada beberapa masalah. Ini habislah Imam Nawawi, dia sebut secara ringkas di situ. Di sini dalam hadis ni kita tengok Yahudi membunuh, padahal tak mati lagi. Maksud dia tu matilah. Maksud dia tu nak matilah. Itu dia kata dia guna qatala, padahal tak mati lagi. Yang ni dia mahu membunuh, bermaksud membunuh, gitu. Penggunaan fi'il madhi dalam Quran, dalam hadis banyak. Dia guna madhi. Madhi ni biasanya biasalah, hak asalnya bukan masa lalu lah, hak lepas dah. Bunuh dah ni kalau mati dulu barulah bunuh dah. Kalau tak mati lagi lagu mana? Ni tapi dalam bahasa Arab ni dia guna dengan maksud nak. Nak bunuh, bermaksud. Dia boleh guna dah fi'il madhi seperti inilah. Jadi dia bunuh ni maksudnya nak ambil barang kemah dia. Bunuh dengan batu. Dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya. Bila tanya, isyak dia mula-mula dak. Yang ketiga tu ya. Yahudi ni, orang ni ya, dia kata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terima hak ni, dan Imam Malik pegang hak ni. Dia kata berdasarkan hak ni boleh. Tetapi kalau kita tengok kitab fiqh Imam Malik, dalam mazhab Malik, tidak begitu juga. Dia tidak kata semata-mata orang yang kena pukul tadi, orang yang dimaksudkan dibunuh tadi, kalau semata-mata dia cerita, tak boleh pakai juga dalam mazhab Malik. Cuma bagi dia, dulu kan kita sudah bincang dalam bab qasamah dulu, ini dikira sebagai lauth, orang panggil dalam istilah lauth, sebagai petanda yang boleh menguatkan kes pembunuhan ini. Maknanya kita boleh ingat orang itu, boleh soal siasat dia, dan sampai ke peringkat boleh bunuhlah. Balas sekiranya ada orang lain lagi sokong dan sanggup bersumpah. Yang ini mengikut Imam Malik, hak ni termasuk dalam kes qasamah. Yang ni kalau perempuan itu kata memang orang itu bunuh dia, bermakna ini satu lauth, yang ini satu pertanda bahawa boleh dijadikan asas lah. Kalau keluarga dia, ada di antara keluarga dia yang sanggup bersumpah bahawa memang orang itu bunuh, maka dibunuh berdasarkan hukum qasamah mengikut Imam Malik. Dibunuh berdasarkan hukum qasamah mengikut Imam Malik. Jadi maknanya kalau dia, keluarga dia sanggup bersumpah di sini dalam kes qasamah ni, dia tidak nanti yakin. Kalau yakin ni tengok tu jadi saksi pula lah. Tak payah bersumpah-sumpah sebagai qasamah, jadi saksi saja kayak memang saya tengok. Itu saksi pula.
Imam Malik dalam kes ni dia ada kelonggaran. Dan dari satu segi kita tengok mungkin tidak baik kan. Sebab apa? Orang yang benar-benar tidak bersalah, orang yang benar-benar bersalah belum tentu lagi. Boleh jadi orang yang dikatakan saat ni tidak, orang ni keliru, hak kena bunuh saat ni dia keliru, dia salah kata kau dalam keadaan dia nak mati saat ni. Boleh jadi tersasul. Tak boleh nak pegang mana tu. Katakanlah kalau kita kerana keluarga dia ada dua orang yang bersumpah, kata memang betul hak dia kata. Jadi betul hak dia kata tu dia tidak tengok sendiri. Boleh dah. Dalam hukum qasamah kan dulu kita sudah bicara dah, walaupun dia tidak pasti, tapi dia boleh kalau dia sanggup bersumpah. Ini dari segi keharusan nak guna hukum qasamah ni boleh. Jadi dari satu segi bahayanya kalau orang ni tidak bersalah, nyayalah kena bunuh. Dari satu segi pula, kalau orang tu benar-benar bersalah, kita nak cari saksi betul, payah. Sebab orang yang bunuh orang ni biasanya dia cari tempat-tempat sulit. Jadi nak cari saksi yang betul-betul tengok macam mana. Sebab itulah ada hukum qasamah. Tujuan ada hukum qasamah supaya nyawa orang ramai ni dilindungi, lebih terpelihara, terjamin dengan adanya hukum qasamah. Jadi lebih mudah ditangkap penjenayah tu dengan adanya hukum qasamah ni. Jadi ada baik dia, ada juga sudut buruk dia. Gitulah. Hak baik dia lebih menjamin keselamatan orang ramai. Dengan ada setara saat ni pun orang tu boleh dibunuh dah. Tetapi yang lebih baiklah padanan dalam kes ini, iaitu pendapat jumhur ulama. Tidak boleh dengan semata-mata kata-kata orang yang kena bunuh. Sebab apa? Betul alasan Imam Malik dia kata orang yang dekat nak mati tak kecek kosih. Betul. Dia akan takut Tuhan, dia nak mati betul. Apa pasal dia nak tuduh orang yang tidak bersalah? Hak dia kecek tu, manusia ni kalau dia pelawak belah mana apa, kalau dekat nak mati dia kecek betul. Dia kecek betul. Itu mengikut ahli undang-undang lah. Mana dia perhati gitu. Baiklah. Kalau kita kata dia betul pun, tak adakah kemungkinan dia tersalah? Dia keliru? Dia keliru. Boleh jadi. Sebab apa? Apabila dia hentak kepala, kita kata orang ni sudah jadi bengong dah. Boleh jadi nama tu disebut tu, orang sebut benda lain, dia dengar lagu lain. Boleh jadi. Ini ada syubhah. Betul dia kecek betul tu seperti hak dia nampak lah, tapi dia tersasul boleh jadi. Dia tersalah boleh jadi. Jadi hak lebih baiknya kita tidak pakai hukum qasamah di sini. Kalau pakai qasamah pun ya, seperti orang lain dia kata boleh juga pakai qasamah di sini. Dan hak tadi tu sebab Imam Malik kata itu dikira sebagai tanda lah, petanda, isyarat ataupun petunjuk untuk tangkap seseorang itu sebagai tertuduh. Tetapi untuk kita hukum balik, itu masalahnya. Hukum bunuh dia, jumhur ulama mengatakan tidak, tak boleh hukum bunuh. Paling tinggi apabila kita pakai hukum qasamah, dia kena bayar diat, ganti rugi. Hak tu sebaik-baiknya. Kok mana-mana pun tak lepas juga. Kok mana-mana pun tak lepas juga. Kena bayar ganti rugi. Jadi ganti rugi tu kalau dikira dituduh, dikatakan dia membunuh dengan sengaja, maka dia kena bayar sendiri daripada harta benda dia. Pembunuh tu, pembunuh tu kena bayar dengan harta dia sendiri. Kalau dia ada tanah, dia apa jual tanah. Dia ada kereta kau apa, jual untuk bayar ganti rugi ni. Gitu. Hak ni lebih molek. Sebab apa? Sebab tidak jelas dalam keadaan ni, tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi sebut, iaitu berdasarkan hadis ini, lelaki dibunuh balas dengan sebab membunuh perempuan. Ini adalah ijma' man yu'taddu bihi. Ini ada perincian di sini. Imam Nawawi sebut ni terlalu umum, terlalu umum. Kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis yang lain, dalam masalah bunuh balas ini, mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, mazhab Ahmad dan ramai lagi yang lain, dia kata kalau lelaki membunuh perempuan, lelaki itu tidak dihukum balas, tidak dibunuh balas.
Tetapi kalau perempuan membunuh lelaki, maka perempuan itu kena bunuh balas. Gitu. Hak Imam Nawawi sebut ini, disepakati ini, lelaki apabila membunuh perempuan ni, kira-kiranya, sebab tidak gini, kira-kiranya kalau lelaki itu lelaki orang kafir, bunuh perempuan orang Islam, hak tu semua sepakat. Semua sepakat. Tetapi tidak sepakat dari segi kalau Islam sama Islam, lelaki bunuh perempuan, lelaki itu tidak kena hukum balas, bunuh balas, mengikut Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain lagi. Dia pegang dengan ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Cuba tengoklah, kalau siapa-siapa tengok bawah ayat ni tafsiran kitab mana-mana ahkamul Quran, dia ayat Syafi'i kata hak kenanya kalau perempuan sama perempuan, sama. Hamba sama hamba. Merdeka sama merdeka, baru kena bunuh. Kalau hamba bunuh orang merdeka, tak. Ataupun hamba tu dibunuh, beza pendapat pula ada situ. Tetapi kalau orang merdeka bunuh hamba, tak kena bunuh, sebab tidak sama taraf dia. Orang lelaki bunuh perempuan, lelaki tidak dibunuh sebab dia lebih. Hak lebih tu tidak dibunuh balas. Kalau sama barulah kena itu. Tetapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata tidak. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qatla di mana orang hak kena bunuh, tak kira lah. Adapun al-hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, tu cerita lain. Ayat ni nak menghapuskan hak yang diamalkan di zaman jahiliah. Orang-orang jahiliah kalau puk dia, orang perempuan kena bunuh, dia kata kita tak sih. Orang dia kita nak jatah, bunuh balik. Kita nak bunuh balik lagu. Kalau seorang orang dia kena bunuh, dia tak sih seorang, dia nak dua orang. Lagu tu ayat ini menafikan hak tu. Kalau hamba pokok dia, kita tak sih bunuh hamba pokok dia, kita nak bunuh orang merdeka dia. Yakni berlaku israf dan ataupun sikap melampau di dalam menuntut bela. Ayat ini nak tolak hak tu. Hak zaman jahiliah tak boleh dalam lagu tu. Tetapi kalau nyawa dengan nyawa, seorang sama seorang, tu tetap ada. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nyawa tu dia tak kata nyawa hamba dengan hamba. Orang merdeka dengan hamba, tidak lagu, tak ada perincian. Nyawa lelaki perempuan serupa je. Kalau kita tengok kepada ayat tadi, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-qatla tu umum, orang-orang yang terbunuh. Dia tak sebut orang yang terbunuh tu lagu mana. Al-hurru bil hurri, hak kemudian tu nak cerita muka lain. Dan hak ni hak lebih molek. Sebab itulah kalau kita baca kitab-kitab ahkamul Quran, hukum-hukum dalam Quran ni pun, hak baru ni pun, misalnya Sabuni yang banyak orang guna sekarang ni, dalam tu pun dia terjihkan mazhab Hanafi molek dalam bab ni. Sebab apa? Sebabnya takkanlah maknanya kalau orang lelaki bunuh orang perempuan, lelaki tak dibunuh balas semata-mata kerana dia lelaki. Tak sedap tu. Apa lagi? Begitu juga kalau orang kafir bunuh orang Islam, orang kafir tu kena bunuh. Tapi kalau orang Islam bunuh orang kafir, orang Islam tak kena bunuh, sebab dia kira tidak sama. Sedangkan tidak. Kalau kita bawa mazhab lagu ni, sebab itulah kita kata dah taksub sangat pegang dengan mazhab ni tak ada faedah. Tak ada faedah. Dia akan melemaskan kita sendiri sampai satu masa. Sebab tu anak kata sama. Kadang-kadang orang yang tidak faham dia kata kita ikut mazhab Syafi'i, nyoh sangat ikut mazhab Syafi'i. Dia tidak tahu ada kalanya susah, jadi susah. Misalnya dalam kes ini, kalau kita nak melaksanakan hukum jenayah, kita nak kecek lagu mana? Nak kecek lagu ni depan orang ramai, depan dalam masyarakat majmuk. Ada orang kafir, nak suruh dia terima, kalau tak saya perai lah. Kalau tak saya perai, kalau perai tu lagu lain lah. Kalau kita paksa dia tu. Tapi kalau nak dengan cara biasa ni, kita nak dia terima hukum Islam, dia akan terima hukum Islam. Kalau kita ayat lagu ni, kalau orang demo bunuh orang Islam, orang demo kena bunuh. Tapi kalau orang Islam bunuh orang demo, orang Islam tu tak kena bunuh balik. No. Dia akan kata lagu mana? Dia akan memburuk-burukkan Islam pula. Tengok Islam macam ni, pilih kasih. Ada lebih kurang pula diskriminasi antara rakyat-rakyat dia. Dia akan kata lagu tu. Orang perempuan pun tidak suka.
Bahkan mengikut Imam Abu Hanifah, kalau orang merdeka bunuh hamba, kena bunuh juga. Sebab apa yang dikira di sini? Nyawa tu serupa je. Di sisi Allah serupa. Molek hak tu. Sebab tu kata dalam kes ni, kita tak sapa, tak jumpa masalah dia, tak apa. Nak sekat semayan, nak pakai selipar semacam datang rumah, tak apa lagi. Hak tu. Cermak sangat tu atas rumah tu, tak ada budak, tak ada kaum satu pakai selipar lagi. Pasal apa takut cemak? Mazhab Syafi'i kan dia teliti benar, tak apa. Tapi siapa satu mereka, misalnya benda gini, terpaksa. Seperti mana orang kita learn ni zakat kan, tidak bui dengan dalam bentuk berah gapo tu, bui piti. Susah. Apabila menghadapi susah, manusia dia akan cari jalan keluar dengan sendirinya. Terseduk ayat lah, siapa pun. Banyaklah benda-benda. Misalnya hak ni, tak boleh pergi. Kalau kita nak kecek learn ni dah, jadi kau pelik. Tapi kalau nak kira orang ramai, mana lebih ramai? Ramai hak lagu salih. Ini menunjukkan kadang-kadang hak ramai ni tidak semestinya dia lebih sesuai. Kadang-kadang misalnya dalam kes ni, hak cara Abu Hanifah ni tidak ramai. Tidak seramai hak tu lah. Hak tu dikatakan jumhur. Tetapi hak jumhur pun kadang-kadang tak boleh. Sebab tu kita kena bersikap terbuka masalah mazhab, masalah gapo ni. Ambil hak mana yang sesuai, sesuai dengan zaman, dengan keadaan, dengan masyarakat, sesuai. Jangan kita ambil benda yang menyusahkan kita sendiri. Kepit jadi kita sendiri kepit. Tak ada pasal tu. Sebab apa ni? Kita kata, kan dalam mazhab Syafi'i, cekeran ke apa tu, cekeran buat kau tugas ni, ambil cekeran dulu. Tak boleh, haram. Orang tak pakai belakang. Dia tahu ke? Hak tu. Sebab tu kan tak boleh duduk lebih-lebih sangat. Macam mazhab Syafi'i itu lebih, dialah paling istimewa. Tidak. Siapa dia kata lagu tu? Tapi kadang-kadang masyarakat kita ni telajak. Dia dalam telajak, kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu apa. Dia sendiri pun tak tahu apa. Tu tak tanya kita. Kalau dia tahu royak, boleh royak, tak apa. Masalahnya tak ada. Misalnya hak ni tak lagi. Jadi kita kata hak ni hak Imam Nawawi sebut ijma' man yu'taddu bihi dalam kes kalau orang kafir, hak lelaki bunuh orang Islam, hak perempuan, orang kafir tu kena bunuh. Tu sepakat. Tetapi kalau orang Islam, lelaki bunuh orang perempuan, itu tidak sepakat, kena bunuh balik. Bahkan Imam Nawawi sendiri ni, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak kata lagu tu. Hak ni lagu lah, cerita lain. Hak kes ni. Kes ni, lelaki Yahudi bunuh orang Islam, perempuan Islam. Hak ni sepakat. Memanglah. Kalau orang kafir bunuh orang Islam, kepala Hanafi pun lagu tu. Tak cara lah orang Islam tu perempuan ke, lelaki ke, tak cara. Orang lain pun lagu tu juga, tak cara. Lelaki bunuh perempuan pun kena bunuh balik juga, kalau orang kafir. Tapi kalau orang Islam, tidak. Itu lahir cerita. Yang kedua, kalau orang tu bunuh seseorang dengan sengaja, dibunuh dia dengan cara dia bunuh tu lah. Ini pun perkara bukan sepakat juga. Mana di sini dia kata, kalau bunuh dengan pedang, bunuh dengan pedang. Kalau bunuh dengan kayu, gitulah seterusnya. Sebab Nabi SAW mengentakkan kepala Yahudi itu sebagai balasan kepada perbuatan dia terhadap gadis tadi. Hak ni kalau mengikut mazhab Syafi'i, Malik dan lain-lain, dia kata memang kalau bunuh lagu tu, balas lagu tu. Imam Abu Hanifah pula kata la qawada illa bisayf. Pembunuhan balas tidak boleh melainkan dengan pedang saja. Gitu. Dia tak pegang ni hadis ni, dia tak pegang. Dia kata hadis ni cerita dulu. Itu mengikut dia lah. Tapi dalam masalah ni, ana kata molek orang-orang lain tu. Hak Hanafi tu tidaklah makna kata mesti. Man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana fala yusrif fil qatl. Sesiapa yang terbunuh dengan teraniaya,
kami berikan kepada keluarga dia kuasa untuk membunuh balik. Itu dalam Quran sebut. Apa makna kuasa? Kita kadang-kadang kan, kalau orang buat kepada ayah kita, anak kita, siapa-siapa lah, orang-orang yang rapat dengan kita, dia kelah sebelum mati tu, sebelum dia tekan dia kelah. Kita puas hati ke dengan ditembak? Matilah dia. Ada kalanya orang tidak puas hati kan? Dia nak lagu tu juga. Aku nak buat sendiri, kata dia. Dalam Islam, dia boleh hukum sendiri. Tak payah orang yang ditugas khusus tu untuk membunuh. Boleh. Kalau dia nak bunuh sendiri, si anak tu nak bunuh sendiri, nak balas waktu orang dia bunuh ayah dia, boleh. Kerajaan boleh benarkan kepada dia. Tapi kalau nak serah kepada kerajaan, boleh juga. Boleh juga. Nak bunuh sendiri pun boleh juga. Jadi dia nak bunuh lagu tu. Jadi ada berapa kerak? Dia kerak berapa? Aku nak kerak lagu tu juga. Kalau kita tidak bagi ni, dia macam tidak puas hati. Jadi hukum ni, orang-orang dalam mazhab Hanafi dia kata ini sudah mansukh. Mansukh dengan sebab hak ni muslah, kata dia. Maknanya muslah ni maknanya potong-potong anggota, terutamanya hujung-hujung anggota. Kan kadang-kadang orang kan dia nak nyaya kepada orang perempuan, dia potong teteknya, macam-macam lah. Dia cocok dengan benda tajam, kemaluan dia macam-macam dia buat kan. Jadi hukumannya Demon ni kata kalau kita buat lagu tu muslah. Muslah ini telah dilarang. Jadi muslah yang dilarang tu lagu mana? Muslah yang dilarang tu kalau tak ada pasal-pasal, kita nak buat dia lagu tu. Hak tu yang dilarang. Misalnya orang curi, tu yang suruh kerak tangan tidak muslah. Mana dia? Muslah juga. Tapi dah ada hukum. Bolehlah, terkecuali tidak masuk dalam muslah tu. Hak muslah ni kita dendam dengan dia, kita perang, bila mati dia kita cicai dia. Hak tu tak boleh. Kita kerak telinga dia. Gapo tak boleh. Hak tu tak boleh. Tapi dalam kes nak balas ni cerita lain. Tetapi kalau dia nak guna pedang pun boleh juga. Maknanya kalau kita bagi pilihan kepada keluarga yang terbunuh ni, nak dengan pedang kau nak dengan mana, ikut. Boleh. Kita bagi peluang. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh. Salah kalau hukum lagu tu. Jadi hak ni, hadis-hadis ni dia pakai hak dulu. Hak dulu ni, kita nak kata hak dulu ni kita kena pastikan. Kita kena pastikan bahawa ada hak dia. Mana hak dia? La qawata illa bisayf. Itu pun tidak jelas juga bahawa ia kemudian tak jelas. Kemudian orang-orang Hanafi sendiri pun pegang tu dari segi makna dia tu pun tak teriak lagi. La qawata illa bisayf. Salah satu pegangan Imam Abu Hanifahnya, dia kata tidak ada hukuman balas melainkan kerana membunuh dengan pedang. Makna benda tajam. Kalau dengan kayu, tak macam tadi. Kalau dengan kayu, tak. Dia tidak kira sengaja tu. Hak kira sengajanya iaitu bunuh dengan pedang. Gitu makna dia. Bukan hukuman balas itu dijalankan dengan pedang. Jadi bila makna dia tu sudah tidak tetap, maka kita tak boleh nak buat dalil kemah kecuali sebagai satu pilihan. Itu mengikut kaedahnya. Sebab apa? Ulama usul mengatakan idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Apabila ada ihtimal lain, kita tak boleh nak buat dalil dah dengar tu. Bahawa hukuman balas tidak ada lain kecuali dengan pedang saja. Tapi dengan pedang pun kita kata boleh juga. Boleh juga. Kalau tidak dengan pedang, kalau tak sen dengan pedang, ikut sebagaimana hak dia buat. Dia lebih puas hati. Orang-orang Hanafi, dia pergi ke mana? Dia tak sen. Dia kata sama-sama kalau hukuman balas ni Tuhan suruh mislah. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Mithli itu ada sama. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Mithlu tu ada sama. Jadi kita boleh pasti kalau kita boleh buat sama tu, serupa. Kita tidak pasti. Boleh jadi kalau terlebih, salah dah kita. Jadi oleh kerana kita tidak yakin dapat buat sama, dengan sebab itu Nabi SAW kata tidak ada hukuman balas melainkan dengan pedang. Sebab orang ni tentu mati. Dia waktu tu.
Kita kata, Alik ni kata, dah. Iyalah tidak sama. Mungkin tidak sama. Tidak sama pun boleh dah lah. Harus dah. Sebab apa? Misalnya orang Yahudi ni, dia pukul dengan batu dengan maksud nak mati. Kalau sekali tak mati, dia 2 kali. Siapa matilah, dia maksud nak mati. Supaya juga kita, dia ni jenis apa ni kita kata, nyawa dia tu kerah sikit, kita kata dah. Jadi dah kita hentak kepala dia tak mati sekali. Ni Nabi SAW tahu tidak semestinya serupa pukulan dia tu hentakkan, mana tahu dia hentak setara mana kuatnya. Jadi kalau tidak sama kuat, tidak ada mithlu dah. Kesamaan itu tidak ada. Nabi SAW suruh balas lagu tu juga. Maknanya tak apalah kalau tidak sama pun, asalkan zahir tu nampak sama. Supaya apa? Supaya orang-orang ni takut lah. Takut. Kadang-kadang penjenayah ni kan, apabila dia tengok cara pembunuhan tu menyebabkan dia jadi serik. Tapi kalau dia tahu ni kita mati gak sekali je, dia tak kisah. Mungkin dia jenis jahat kan, dia jenis degil, dia tak takut. Tetapi kalau mana dia buat lagu ni, aku puas hati buat dia seksa, aku mati sekali gak gitu ya. Kadang-kadang gitu. Untuk mengajar orang-orang lagu ni, molek kita pakai hak ni. Dan hak ni tidak mansuh. Gitu. Sebab tu kita kata tak perlu terikat dengan mana-mana mazhab. Ambil amal. Ada kalanya dalam mazhab Syafi'i molek, ada kalanya dalam mazhab lain molek, lebih sesuai untuk dipakai. Ada kalanya hak dalam 4 mazhab tu tak ada. Hak lain suku sakak. Ada hak tu molek. Dan benda tu ada dalam kitab. Ada dalam kitab, misalnya di sini dia sebut Laith, Sa'ad, Auza'i, Thauri. Ini luar daripada mazhab Pak dah. Kalau tak boleh pakai luar daripada mazhab Pak, royak lah ke dia. Setengah-setengah tu kata tak boleh, sebab kita di mazhab Pak saja, sebab kita di mazhab Syafi'i saja. Dia tak tahu lagi masalah tu. Dia tak tahu lagi. Itulah orang kita ni pun keliru juga. Sebab apa? Sebab tak ngaji hadis. Kalau dia ngaji hadis, dia jumpa ramai ulama kita ni rupanya. Kita tak tahu waktu je, waktu tu. Itulah kelemahannya kalau mengaji cara fiqh gitu saja. Fiqh tu sah je pula. Sepatutnya ngaji luar lah, barulah kita tahu. Kadang-kadang kita tak nampak orang lain hak lebih tu. Mana lebih dia? Tak nampak. Sebab tak mengaji hadis. Jadi sumbangan dia dan jasa dia yang susah payah dia, ulama-ulama ijtihad ni, nasib dia lah moga dia tidak masuk dalam 4 mazhab ni kan. Jadi orang tak pakar, orang tak cara. Padahal dia susah payah untuk kita lah, untuk kita. Kita tak ambil manfaat, rugi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabit qisas kerana membunuh dengan benda-benda berat. Ini seperti kita kata tadi dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Hanafi pun dalam kitab fiqh dia ada perincian dia pula. Asas dia gitulah. Sehingga Imam Nawawi pun sebut, Abu Hanifah kata tidak ada qisas melainkan dalam kes pembunuhan dengan benda tajam. Kalau benda tidak tajam, peluru tu tidak tajam, kalau kira peluru. Lepas tu dengan sebab tu ulama-ulama dia kemudian ni pun dia tak pakai Imam Abu Hanifah. Dia kata maksud Imam Abu Hanifah, dia pergi pada maksud Imam Abu Hanifah. Sebab benda tajam ni pada ketika tu benda yang pasti matilah kalau kena. Maksudnya mati, meragut nyawa. Tak kira lah apa-apa alat pun. Jadi ulama dia pun faham gitu juga sekarang ni. Jadi maknanya nampak tak ada beza sangat lah mazhab Hanafi dengan mazhab orang-orang lain. Kalau berdasarkan hadis ini, musaqqalat, benda berat, batu tu bukan tajam. Tapi Nabi SAW hukum balas kan, bunuh balas, kerana dia membunuh dengan benda lagu ni tidak tajam. Jadi benda-benda lain pun asalkan membunuh, tak kira lah dengan peluru tu tidak tajam kan, tapi membunuh. Dengan apa ni kita kenakan kejutan elektrik kau, karat, pun super juga. Kacau tu tajam kau, tak tajam. Tapi kena bunuh balik juga. Gitulah. Sepatutnya kita ambil maksud dia. Maksudnya membunuh, sesuatu yang membunuh, tak kira lah racun kau, gapo kau. Gitu. Cumanya ulama-ulama sepakat mengatakan kalau dia bunuh dengan cara orang-orang kata bunuh balik dia tu
serupa dengan hak dia buat. Serupa tu lagu mana? Ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan apa dia? Misalnya dia menyebabkan orang ni kan banyak berlaku. Kita pun dengar baru-baru ni pun ada. Dengan sebab dia liwat kawan tu, dia berzina. Dengan sebab berzina mati kawan tu. Jadi adakah hukuman balas kena zina dia? Kena liwat dia? Tak boleh lagu tu. Sebab itu saluran itu haram, tak boleh. Tapi kalau dia makan racun, kita boleh nak pilih dia makan racun. Boleh. Tak apa. Tapi kalau benda tu tak boleh buat, misalnya liwat misalnya, tak boleh hukum lagu tu. Kena hukum lagu lain, pilih hak lain, asalkan dia mati. Hak tu sepakat ulama. Lepas tu Imam Nawawi sebut di sini wajib qisas ke atas orang yang membunuh muslim. Dia rekah. Tapi kalau orang muslim membunuh orang kafir, dia tak payah. Hak kebanyakan yang sebut Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain, dia pegang la yuqtalu muslimun bikafirin. Orang Islam tidak boleh dibunuh dengan sebab orang kafir. Jadi sebab bunuh orang kafir. Dia pegang tu. Imam Abu Hanifah pegang tak. Semua bunuh. Asalkan kafir zimmi. Hak hadis tu maksudnya dengan sebab bunuh kafir harbi. Orang Islam tak boleh bunuh. Tapi kalau kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'min dan lain-lain, hak tu kena bunuh. Kena bunuh balas orang Islam pun. Gitu. Jadi kafir zimmi ni maknanya kafir yang duduk dalam negara Islam, dia menyatakan taat setianya kepada negara Islam dan dia mengikat diri dia dengan undang-undang, patuh kepada undang-undang. Itu kafir zimmi. Dia tidak Islam. Dia bebas mengamalkan agama dia, apa-apalah, makan minum cara dia, semua cara dia lah. Tetapi dari segi hukum-hukum ni, dia terikat. Hukum-hukum umum berkait dengan masyarakat, berkait dengan awam ni, dia terikat. Adapun kita di negara-negara Islam, banyak negara Islam ni beza. Hukum Islam tu maknanya orang Islam saja. Hukum orang kafir ni untuk umum. Jadi hak tu, hukum tu hak lebih besar lagi. Hukum orang putih tu lebih besar lagi. Gitu. Kalau dalam pemerintah Islam, hukum Islam ni hak besar. Lepas tu dia adalah mahkamah dia untuk cara kau nikah kahwin dia, apa-apa kesalahan berkait dengan agama dia ada. Hak tu mahkamah kecil. Kita ni tidak beza. Jadi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, hak tak boleh bunuhnya dengan sebab bunuh orang kafir harbi. Kalau kafir zimmi, bunuh balik. Banyaklah hadis-hadis dia nya. Hadis-hadis pegangan mereka. Begitu juga ayat Quran umum, dia pakai umum itu. Jadi wa katabna alaihim fiha annan nafs bin nafs, nafs bin nafs, nyawa dibalas dengan nyawa. Hak tu tak kira nyawa siapa, asalkan nyawa yang dihormati. Nyawa yang dihormati orang kafir yang duduk dalam negara Islam ni, nyawa dia tu dihormati. Begitu juga kafir muahid yang buat perjanjian damai dengan orang Islam, tak boleh juga. Begitu juga kafir musta'min. Kafir musta'min, kafir duduk negeri lain tapi dia mari dalam negeri kita, dia mendapat perlindungan daripada kerajaan kita. Kerajaan kita benarkan dia mari duduk tempat kita ni 6 bulan ke berapa. Dalam masa tu kita tak boleh ganggu dia, tak tu pasal. Tak boleh tipu dia, tak boleh apa dia. Dosa. Itu tak boleh. Itu hukum Islam. Kalau bunuh kafir harbi, itu barulah tak bunuh. Sebab apa? Dia pun tunggu masa je bila nak bunuh kita, cari peluang. Kalau tidak harbi, tak boleh. Mengikut Imam Abu Hanifah, orang Islam bunuh kafir selain daripada harbi, kena bunuh juga. Jika sabit lah. Jika sabit. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahawa orang kafir dia terikat dengan hukum Islam juga dalam bab jenayah. Tapi hukum kita dalam kebanyakan negeri Islam ni, sebab itulah banyak nama negara Islam ni tapi tak boleh buat apa. Tak ada kuasa, tak ada gerung, orang tak gerung. Zaman Nabi dulu kecil lah tapi hebat. Zaman sekarang ni sebab apa? Sanilah hukum jenayah ni, hak jana bukan hukum Islam, hak lain. Orang Islam, orang kafir pun terikat dengan hukum tu.
Tapi kalau dalam pemerintahan Islam yang sebenarnya, hukum jenayah tu orang kafir pun terikat juga. Dia tak terikat, tak makan minum, dia tu tak terikat lah dengan hukum Islam. Tapi kalau dalam berkait dengan sibil ni, riba tak boleh, orang Islam tak boleh, orang kafir pun tak boleh juga. Tak boleh. Bukan orang kafir boleh, keadaan kita ni tidak gitu. Mana masing-masing lah. Orang Islam pakai nak riba lagi boleh, tak ada sama dia sekat. Cuma tak sendiri sendiri lah. Tak sendiri sendiri, takut dosa, tak ada. Orang kafir lagi lah. Dah ada, muka ada institusi tu. Jadi dalam bab jenayah pun begitu juga. Mana terikat dengan hukum Islam. Hanya hak tidak terikat itu dalam urusan ahwal syakhsiyah, orang panggil hal urusan peribadi kekeluargaan dia lah. Cara dia kahwin, cara dia tu tak terikat cara kita, ikut dia tu. Cara dia nak cerai lagu mana, dia akan ada mahkamah dia sendiri. Seperti mana sekarang ni ada mahkamah syariah. Dia jadi mahkamah kecil lagu tu. Untuk orang kafir. Untuk orang kafir dia ada mahkamah. Kita lah ni orang Islam orang kecil. Jadi mahkamah orang besar tu boleh batalkan lagi, boleh. Itu tak kena lah. Itulah kedudukannya. Jadi kalau kata kedaulatan undang-undang, sebenarnya bukan undang-undang Islam tu berdaulat sungguh. Undang-undang lain, undang-undang lain termasuklah dalam tu undang-undang syariah pun ada juga. Tetapi hak berkait dengan hak tu lah, hak lebih besar lagi hak tu. Supaya juga dalam bab ekonomi pun begitu. Ekonomi Islam pun jalan juga, tapi hak besar tu tidak Islam. Memanglah payah nak buat tu, memang kita pun tahu payah, tapi dia kena ada usaha, kena ada usaha. Jangan menafikan. Kalau ada pihak-pihak lain cuba nak buat, jangan menafikan. Kita kena pakak-pakak usaha buat, kena akui benda ni. Payah tak apalah, payah. Kena usaha lah, cara payah. Tapi kena ada usaha, jangan berpuas hati. Jangan kata lah ni hak jalan ni betul dah. Tak betul lagi. Banyak lagi hak kena betul. Dalam undang-undang keuangan, ekonomi, dalam politik, dalam jenayah, banyak lagi lah hak kena baiki. Lepas tu as-sa'il ala nafsil insan, nampaknya tak ada sekat tu lah dulu malam ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.